Alkitab Katolik. Simbol Hak Cipta 2023 Entun 19. Penghargaan khas, GMT Simbol Hak Cipta 1992 American Bible Society. Perjanjian Lama. Kejadian. Kitab Kejadian mengisahkan penciptaan alam semesta, asal-usul manusia, permulaan dosa, dan penderitaan di dunia, serta cara Allah berhubung dengan manusia. Kitab Kejadian terdiri daripada dua bahagian yang utama. 1. Pasal 1 hingga 11, mengisahkan penciptaan alam semesta dan asal-usul manusia. Bahagian ini juga menceritakan kisah Adam dan Hawa, Kain dan Habil, Nuh dan Aibah, serta Menara Babil. 2. Pasal 12 hingga 50, mengisahkan asal-usul nenek moyang orang Israel. Nenek moyang yang pertama ialah Abram, yang kemudian dikenali sebagai Abraham. Abraham termasyhur kerana iman dan ketaatannya kepada Allah. Kisah ini diikuti riwayat Ishak anak Abraham dan Yakub anak Ishak. Yakub juga dinamakan Israel. Yakub mempunyai 12 orang anak lelaki. Merekalah yang menjadi bapa kepada 12 suku Israel. Perhatian utama ditujukan kepada salah seorang anak Yakub yang bernama Yusuf, dan peristiwa yang menyebabkan Yusuf serta saudara-saudaranya berpindah ke Mesir. Walaupun kitab ini menceritakan kisah beberapa orang pada zaman dahulu, namun yang diutamakan ialah kisah tentang perbuatan Allah. Kitab ini dimulakan dengan penegasan bahawa Allah telah menciptakan alam semesta, dan diakhiri dengan janji bahawa Allah akan tetap memperhatikan umatnya. Pemegang peranan utama di seluruh kitab ini ialah Allah yang menghakimi dan menghukum sesiapa sahaja yang berbuat salah. Dia juga yang membimbing dan menolong umatnya serta membentuk sejarah mereka. Kitab kuno ini ditulis untuk mencatat kisah tentang iman orang Israel, supaya iman itu tetap hidup. Kandungan. Penciptaan alam semesta dan manusia bab 1, ayat 1 hingga bab 2, ayat 25. Permulaan dosa dan penderitaan bab 3, ayat 1 hingga 24. Daripada Adam hingga Nuh bab 4, ayat 1 hingga bab 5. Ayat 32. Nuh dan Aibah bab 6, ayat 1 hingga bab 10, ayat 32. Menara Babil bab 11, ayat 1 hingga 9. Daripada Sem hingga Abram bab 11, ayat 10 hingga 32. Bapa suku, Abraham, Ishak, Yakub bab 12, ayat 1 hingga bab 35, ayat 29. Keturunan Esau bab 36, ayat 1 hingga 43. Yusuf dan saudara-saudaranya bab 37, ayat 1 hingga bab 45, ayat 28. Orang Israel di Mesir bab 46, ayat 1 hingga bab 50, ayat 26. Kisah penciptaan. Penciptaan alam semesta dan manusia bab 1, ayat 1 hingga bab 2, ayat 25. Bab 1, ayat 1 hingga 31. Pada mulanya, ketika Allah mula menciptakan alam semesta, bumi belum berbentuk dan masih kacau bilau. Samudera yang bergelora, yang menutupi segala sesuatu, diliputi oleh kegelapan yang pekat, tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Allah berfirman, hendaklah ada cahaya, lalu cahaya pun ada. Allah berpuas hati melihat hal itu. Kemudian dia mengasingkan cahaya daripada kegelapan. Dia menamakan cahaya itu siang dan kegelapan itu malam. Setelah malam dan pagi berlalu, skim hari yang pertama. Kemudian Allah berfirman, hendaklah ada kubah untuk membahagikan air menjadi dua bahagian, dan membendungnya dalam dua tempat yang terpisah. Lalu hal itu berlaku.
Demikianlah Allah menjadikan kubah yang memisahkan air yang ada di bawah kubah itu daripada air yang ada di atasnya. Allah menamakan kubah itu langit. Setelah malam dan pagi berlalu, skim hari yang kedua. Kemudian Allah berfirman, hendaklah air yang ada di bawah langit mengalir ke satu tempat agar tanah kelihatan. Lalu hal itu berlaku. Allah menamakan tanah itu darat dan kumpulan air itu laut. Allah berpuas hati melihat hal itu. Allah berfirman lagi, hendaklah tanah mengeluarkan segala jenis tumbuh-tumbuhan, iaitu jenis yang menghasilkan buah. Lalu hal itu berlaku. Demikianlah tanah mengeluarkan segala jenis tumbuh-tumbuhan. Allah berpuas hati melihat hal itu. Setelah malam dan pagi berlalu, skim hari yang ketiga. Kemudian Allah berfirman, hendaklah ada benda-benda terang di langit untuk memisahkan siang daripada malam dan untuk menunjukkan permulaan hari, tahun, serta perayaan agama. Benda-benda terang itu akan bersinar di langit untuk menerangi bumi. Lalu hal itu berlaku. Demikianlah Allah menjadikan dua benda terang yang besar, yaitu matahari untuk menguasai siang dan bulan untuk menguasai malam. Selain itu Dia juga menjadikan bintang-bintang. Allah menempatkan benda-benda terang itu di langit untuk menerangi bumi, untuk menguasai siang serta malam, dan untuk mengasingkan cahaya daripada kegelapan. Allah berpuas hati melihat hal itu. Setelah malam dan pagi berlalu, skim hari yang keempat. Kemudian Allah berfirman, hendaklah air dipenuhi berjenis-jenis makhluk hidup, dan udara dipenuhi berjenis-jenis burung. Demikianlah Allah menciptakan binatang raksasa laut, dan semua jenis makhluk yang hidup di dalam air, serta semua jenis burung. Allah berpuas hati melihat hal itu. Allah memberkati semuanya dan memberikan perintah kepada makhluk yang hidup di dalam air supaya membiak serta memenuhi laut, dan juga kepada semua jenis burung supaya bertambah banyak. Setelah malam dan pagi berlalu, skim hari yang kelima. Kemudian Allah berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan semua jenis binatang darat, binatang jinak, dan binatang liar yang besar maupun yang kecil. Lalu hal itu berlaku. Demikianlah Allah menjadikan semuanya dan Dia berpuas hati melihat hal itu. Kemudian Allah berfirman, sekarang kita akan mencipta manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan menguasai semua ikan, burung, serta binatang lain, binatang jinak, dan binatang liar yang besar maupun yang kecil. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan menjadikan mereka seperti dirinya sendiri. Dia menciptakan mereka lelaki dan perempuan. Kemudian Dia memberkati mereka dan berfirman, hendaklah kamu mempunyai anak cucu yang banyak, supaya keturunan kamu menduduki seluruh muka bumi dan menguasainya. Hendaklah kamu menguasai semua ikan, burung, dan binatang liar. Aku memberi kamu segala jenis tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan sebagai makanan kamu. Aku memberikan rumput dan tanaman berdaun sebagai makanan kepada semua burung dan binatang liar yang lain. Lalu hal itu berlaku. Allah memandang semua yang sudah dijadikannya dan Dia sangat berpuas hati. Setelah malam dan pagi berlalu, skim hari yang keenam. Bab 2, ayat 1-25. Dengan demikian selesailah penciptaan seluruh alam semesta. Pada hari yang ketujuh, Allah menyelesaikan pekerjaannya, lalu Dia berehat. Allah memberkati hari yang ketujuh dan menjadikan hari itu sebagai hari istimewa, kerana pada hari itu Allah berehat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Demikianlah riwayat penciptaan alam semesta. Taman Eden. Pada masa Tuhan Allah menciptakan alam semesta, belum ada benih yang bercambah dan belum ada tumbuh-tumbuhan di atas bumi.
kerana Allah belum menurunkan hujan dan belum ada orang yang mengusahakan tanah, tetapi air keluar dari bawah permukaan bumi dan mengairi tanah. Kemudian Tuhan Allah mengambil sedikit tanah dan membentuk manusia, lalu menghembuskan nafas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya, maka hiduplah manusia itu. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, lalu menempatkan manusia yang sudah dibentuknya itu di situ. Di taman itu Tuhan Allah menumbuhkan segala jenis pokok yang cantik, yang menghasilkan buah-buahan baik. Di tengah-tengah taman itu tumbuh juga pokok yang memberi hidup, dan pokok yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebatang sungai mengalir dari Eden dan mengairi taman itu. Di luar Eden sungai itu terbahagi menjadi 4 batang sungai. Sungai yang pertama bernama Pison, yang mengalir mengelilingi tanah Hawilah. Di situ terdapat emas tulen, dan juga wangi-wangian yang suka didapati, serta batu-batu permata. Sungai yang kedua bernama Gihon, yang mengalir mengelilingi tanah Kos. Sungai yang ketiga bernama Tigris, yang mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai yang keempat bernama Efrat. Kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengusahakan serta memelihara taman itu. Allah berfirman kepada manusia itu, "Engkau boleh makan buah-buahan daripada semua pokok di taman ini, kecuali buah daripada pokok yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Engkau tidak boleh makan buah pokok itu, jika engkau memakannya, engkau pasti mati pada hari itu juga." Kemudian Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik manusia hidup seorang diri. Aku akan menjadikan seorang teman yang sesuai untuk menolong dia." Oleh itu Allah mengambil sedikit tanah dan membentuk semua jenis binatang dan burung. Kemudian Allah membawa semuanya kepada manusia itu untuk mengetahui nama yang akan diberikannya kepada binatang dan burung. Demikianlah caranya tiap-tiap binatang dan burung mendapat nama. Manusia itu memberikan nama kepada semua binatang dan burung, tetapi tiada satu pun antaranya dapat menjadi teman yang sesuai untuk menolong dia. Kemudian Tuhan Allah menyebabkan manusia itu tidur dengan nyenyak. Sementara dia terlena, Tuhan mengeluarkan satu daripada tulang rusuk manusia itu, lalu menutupnya semula dengan daging. Daripada tulang rusuk itu, Allah membentuk seorang perempuan, lalu membawanya kepada lelaki itu. Kemudian lelaki itu berkata, "Inilah dia, orang yang sama dengan aku, tulang daripada tulangku, dan daging daripada dagingku. Aku namakan dia perempuan, kerana dia diambil daripada lelaki." Skim sebabnya seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya, lalu mereka menjadi satu. Lelaki dan perempuan itu bertelanjang, tetapi mereka tidak berasa malu.